Sadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah melimpahi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah berikan kepada kita ini waktu yang setiap pagi terbit matahari sehinggalah terbenam malamnya. Maka itu hari-hari yang kadang kita tidak perasan dalam kehidupan kita ini. Perkiraan yang Allah Ta'ala telah letakkan seperti mana disebut dalam Al-Quran. Saya bacakan dari surah At-Taubah itu memberikan pengertian bahawa masa berlalu begitu pantas dan cepat sehingga kita tidak sedar bahawa kita sudah melangkah masuk kepada bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahi permulaan dengan kebaikan. Maka kebaikan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita ini supaya Allah memberkati pada bulan ini, yakni kita sudah berada pada Rajab. Sekejap saja tuan-tuan. Kalau kita hadir dalam kuliah, maka kita akan dengar, kita akan faham, Rajab dan nak menjaga hati pada Ramadan. Barangkali yang tidak hadir tidak tahu dan mengerti bahawa hari ini dah masuk bulan Rajab ke bulan apa dia tak tahu. Tahu-tahu dia orang beritahu dia 3 hari lagi nak puasa. Maka bila datang Ramadan, terngiang di fikirannya adalah sambutan hari raya. Tapi bagi kita ini umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita sudah mengharapkan sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Satu hadis sebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi tatkala bila masuk bulan Rajab, maka Nabi akan berdoa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa kana yaqulu lailatul jum'ati gharra'u wa yawmuha azhar. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan kau berkatilah, yakni sampaikanlah kami bertemu dengan Ramadan. Maka Nabi menyebut lagi malam Jumaat, bila datang kepada kamu adalah semulia-mulia malam dan adalah hari yang terang benderang. Jadi dalam hadis ini menyaksikan bahawa sesungguhnya inilah di antara ungkapan dan ucapan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perasan waktu yang Allah ciptakan ini, kita rupanya sudah menyangka hampir total habis tahun hijrah. Rasa macam masuk tahun baru masih, tapi dan kita sudah berada pada bulan yang ke-7 dalam kalender Islam. Allah sebut inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Ta'ala itu 12 yang Allah telah tetapkan. Dia akan berlega, bertukar sehingga akan bentuknya setahun itu sudah ada dalam ketetapan dan peraturan Allah Ta'ala. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi itu, maka Allah declarekan daripada 12 bulan itu terdapat 4 bulan di dalamnya adalah bulan haram. Itulah ketetapan bagi agama kamu yang sebenar. Itu tuan dalam bulan haram ini. Sebab itulah orang-orang jahiliah dahulu pun tuan mereka walaupun jahil bodoh dengan agama, tapi mereka tetap menghormati bulan tersebut. Disebutkanlah bulan yang mana berurutan daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian setelah beberapa bulan datang bulan Rajab. Tapi kita tuan terkini bila datang bulan Rajab, penghinaan terhadap agama kita hari ini isu di Belanda itu, di Jerman, dan orang menghina untuk membakar Al-Quran Karim. Apatah lagi penghinaan pada agama yang lain. Jadi kita tuan mati Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita setiap hari itu akhirnya begini waktu sampai pada bulan tertentu. Adakah kita perasan ataupun tidak perasan
bahawa itulah waktu yang kita terpaksa lalui dan memang kita akan lalui sampai kita mati. Sedangkan bila sampai waktu ketika ini, Nabi pernah menyebut hadza syahri Rajab syahrullah, bulan ini Rajab ialah bulan Allah Ta'ala. Maka Nabi dah berdoa dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Lataiful Ma'arif, dan siapa penulis ni ialah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri sebutkan 4 bulan haram ini waktu yang terbaik untuk kita tuntani permulakan semula amal-amal ketaatan. Hingga kan para salafus salihin, mereka bila datang 4 bulan haram itu mereka suka. Itu kan. Sebab itu dalam para ulama dia menukilkan bagaimana bila datang Rajab dan Sya'ban ini adalah bulan tuntang untuk kita ini menanam. Kita menanam, kita membaca, lalu tuntang di subur, akhirnya nanti datang Ramadan kita tuai saja. Sebab tu ada amalan dan datang bulan ini tuntang kita dah banyak dekatkan ketaatan kepada Allah, seperti mana tu banyakkan kita bertaubat. Istilah yang Nabi ajar pada kita itu keberkatan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatlah ke atas kami, berkatilah kami erti tuan. Ya Allah kau limpahilah kepada kami kebaikan-kebaikan, amal-amal salih yang kami dah lupa dah, yang kami dah tinggalkan. Sebab tu disusun tuan dalam bulan ini ada zikir-zikir tertentu, dan zikir yang paling hebat sekali yang Allah suka ialah tasbih. Bulan ini tuan ada tasbih. 10 hari puasa pertama tasbih sebegini, 10 hari puasa kedua tasbihnya bunyi begini, 10 hari yang ketiga tuan tasbihnya bunyi. InsyaAllah saya akan beritahu nanti. Barangkali kalau kita hari ini sudah tak perasan, hari dah masuk berapa? 5 Rejab, 4 Rejab, malam 5 Rejab. Baru malam ni agak kita tahu zikir kita dah tertinggal. Kita boleh tuan cover balik supaya tuan kita boleh laksanakan. 10 hari yang pertama ini dia ajar pada kita ini tasbih Subhanallahil Hayyil Qayyum. 100 kali. Sekejap satu pusingan minit tasbih tu habis. Satu hari 100 kali. Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum, Subhanallahil Hayyil Qayyum. Nampak Maha Suci Allah. Dan kita tahu bulan ini ialah bulan untuk mengukur balik diri kita ini hubungan dengan Allah SWT melalui ibadat solat. Sebab tu bulan Rajab ini ada peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu perintah yang agung tuan. Dengan Allah Ta'ala tuan ni jemput Nabi SAW, bukan jemput biasa saja, tapi kita tahu ketatkan ketika itu Nabi telah dibersihkan dari hati tuan Nabi dengan air Zam-Zam, dicuci tuan, lalu dimasukkan hikmah, ilmu, dan juga dalam iman itu. Apakah Nabi itu ada dosa? Tidak. Tetapi pentingnya dicuci hati Nabi itu untuk di-upgrade, untuk terima perintah Allah Ta'ala. Waktu salat ni tuan ni dia punya ibadah dia tak sama dengan ibadat-ibadat yang lain. Pertama saya nak sebut khusyuk tuan. Kalau kita mengeluarkan zakat tak perlu khusyuk kan? Kita tak berpuasa tak perlu khusyuk. Itu juga kita mengerjakan haji ataupun umrah tak perlu khusyuk. Tapi kan buat solat ni hubungan kita dengan Allah, kita perlukan kepada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat mereka lakukan dengan sangat khusyuk. Agak-agak kita timbal balik duduk malam kan nak tidur tuan ni, kita semayang agak-agak khusyuk kita di beberapa tempat agaknya. Waktu kita mula niatkan takbir tu khusyuk. Dan kali bila kita iftitah, kita baca doa, kita baca Fatihah tentang surah, pikiran kita sudah melayang. Tapi kita sudah bergerak atas dasar perbuatan kita saja, tapi hati kita tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dan khusyuk itulah yang akan mencerahkan kepada kita ini besok nanti
Waktu kita nak bertemu dengan Allah tuan, inilah rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah akan hantar padanya malaikat yang dinamakan Malaikatul Rahmah. Takutlah ni, saya pun risau, takut kita nak mati tuan, kita tak jumpa malaikat rahmat. Orang beriman, orang yang Allah Ta'ala sayang kat dia, waktu nak meninggal dunia tuan, Allah hantar perintah pada malaikat rahmat ni, kau duduk dekat tepi hamba kau ini. Lalu ketika itu dia dah, waktu dalam ambang sakaratul maut, dia membuka mata tuan, dia bermain dengan pandangan dia. Waktu itu dia akan tanya, kamu ni siapa? Wajah kamu sangat tampan dan berseri, bercahaya lebih indah daripada cahaya matahari terang benderang, dengan wangian yang tak pernah aku bau, tu sangat wangi. Siapa kamu? Maka ketika itu dia kata, akulah malaikat rahmat utusan Allah, nak melayan kamu supaya kamu akan pergi tinggalkan dunia tanpa rasa kamu sedikit sakit tu. Tadi layan kita macam kita lah. Tadi doktor nak operate kita kan, dia use kita, dia layan kita tu. Dia cakap lama kita dah terlelap, nak mati tu dia turun kan, kita nak terkejut ni, tiba-tiba dia dah letak dalam nyawa. Allah sakit, jerit tak tertahan. Tapi bila ada malaikat rahmat tu tadi, dia akan uli kita. Dia bermain, dia memanja-manja dengan kita tu tadi, dihiburkan dengan kita. Jangan risau, kamu jangan takut. Bagi kamu Allah dah tetap kamu ini syurga. Kubur kamu dilapangkan. Kita seronok dengar tu tadi, kita tak ingat pun. Tapi dalam bab kitab saya mengajar tuan hari Sabtu itu, Su'ul Khatimah, orang yang tuan hatinya sayang sangat dengan dunia, berkait rapat tuan sehingga kan sayang dia susah untuk dipisahkan dengan dunia. Waktu tadi nak mati tuan, dia akan terfikir hartaku macam mana kan, apa yang aku tinggal ni bagaimana tuan. Sebab tu waktu yang Allah datang pada kita ni dah sampai umur 40, 50, 60, 70, ada fasah yang tak kala ketika tu Allah beritahu tuan kepada para malaikat supaya khabarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar umat kita ini tuan ni umurnya pendek, sangat-sangat pendek dan singkat. Bila datang tuan bulan Rajab itu, Nabi ajar pada kita, ya Allah berkatkanlah ke atas kami ini bulan Rajab dan Sya'ban, kerana kebaikan yang sudah mula kau taburi itu, maka sampaikanlah kami pada Ramadan, kerana kami tahu Ramadan itulah Ramadan, bulan yang penuh dengan lipat gandanya pahala tuan. Betul. Kita sarankan tuan, ada kan setiap pagi tuan 3 kali, setiap malam tuan 3 kali, siang dan malam 6 kali tuan. Nabi ajar kita ni istighfar dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Setiap hari tuan. Tapi datang bulan Rajab ini nak digandakan lagi. Lalu tadi 10 fasa hari pertama, subhanallahil hayyul qayyum. 10 hari fasa yang kedua pula masuk 11 Rejab sampai 20 Rejab. Subhanallahil ahadis samad. Itu zikir dia ajar pada kita 100 kali. Subhanallahil ahadis samad. Subhanallahil ahadis samad. Dan 10 akhir tuan dan bulan Rejab itu dia ajar kita ni zikir Subhanallahil ar-raufur rahim. Subhanallahil raufur rahim. Waktu bulan Rejab kan peristiwa kata Isra Mi'raj. Apa tak kala Allah nak jemput Nabi dan dicucinya hati Rasulullah, barulah boleh naik kenderaan burak, bukan jalan-jalan tuan. Kita erti tuan, burak ni kita tak dapat naik, tapi tuan hati kita ini kehadrat Allah Ta'ala waktu kita nak semayang tuan, dapat tak mengukur sejauh mana ketaatan kita selepas daripada semayang ini kan. Yang mana selama ini perbuatan kita lara kan, ada sia-sia. Kita tuan-tuan ni terlalu sangat leka dengan hal-hal dunia yang Allah bentakkan buat kita ini. Ketika itu dan kita insaf, Astaghfirullahaladzim tuan. Lalu kita dah bila sembahyang tu, kita akan bawa tuan terasa kenderaan yang naik itulah tuan kenderaan yang sangat istimewa nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila Nabi dibawa naik tuan, apa ucapan surah Isra pertama kali ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'un. Maha suci Allah. Allah suka. Saya dah bincang tadi minggu sebelum tu bagaimana ungkapan ini diucapkan saja tuan. Wah, 10,000 pelayan dalam syurga akan melayan kita. Ungkapan ini yang banyak tuan di hidup dekat dunia kita banyak ucapkan. Subhanallah kan. Jadi 10 hari yang pertama bulan Rajab ini biasakan Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum. Satu sekali. Bagadi yang lepas itu kita dah terlupa tu tak tahu, kita kabur balik, tak ada masalah. Dan Allah tahu apa yang kita buat. Masuk tuan 11 Rajab di dalam Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad. Ahad tuan satu. As-samad tempat kita nak minta pergantungan kita. Kita tak nak jadi syirik. Sama tuan ni kita banyak mengadu kan kesusahan kita ini tuan bukan dengan Allah tapi dengan makhluk. Kita akan merintih kenapa aku ni susah, sedangkan yang susah itu Allah uji kita. Kadang ada orang bagi senang pun lupa kan Tuhan, sedangkan senang itu Allah uji kita, datang daripada Allah. Itu tak sakit sihat, itu tak kita pening ke pusing ke dan sebagainya itu tak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak beria bersungguh-sungguh masuk di satu Rajab ini. Tadi dah mula Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya kita tuan dah istiadah, get ready untuk memperbanyakkan amalan kebajikan. Nak beritahu signal dia usia kita dah tua dah tuan. Usia kita dah tua. Ingat usia ini adalah pemberian Allah, kurniaan rezeki. Setiap hari kan tuan nafas kita tak tahu tu naik. Bangun pagi besok Alhamdulillah ya Allah kau bagi aku rezeki lagi. Usia. Kerana kita tak pernah terfikir tu rezeki Allah. Kita fikir tu tak rezeki dalam bentuk harta. Tapi apa kita minta tu kita tak dapat. Tapi yang tak minta Allah bagi sebab kita tak perasan. Usia lah tu tak paling penting. Orang yang dah mati tu tuan betapa menyesal kalau boleh nak hidup balik. Farjina ya Allah, hidupkanlah kami, kan hidupkanlah kami, pulangkanlah kami semula ke dunia. Buat apa? Baru betapa mereka ini insaf, na'mal salihan. Kami baru perasan amal salih ini kami kurang. Tuan ni dengan masa yang begitu pantas hari ini kita hidup cepat je tuan. Kita rasa macam Ramadan baru lepas dan dah masuk dah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tuan, 2 bulan lagi dah. Tutup ya tuan, kita pun tak menyangkakan usia kita ini yang Allah tetapkan kita tak tahu ni dah semakin sampai dah kepada ajal. Perubahan tahun tuan yang datang, perubahan tuan pada kita ini bulan, bergilirnya tuan tiap hari itu nantinya Isnin sampailah Ahad. Tu tuan nama je. Dia sama tuan kan. Dia tak adalah hari Senin tuan ni dia ubahnya lain sikit hari. Kita akan kenal hari Senin macam ni. Tak tuan. Kalau kat sekolah tu kita kenal cikgu ni kalau hari Senin baju ni dia pakai. Saya pun kadang tak ingat lagi. Tengok cikgu tu pakai baju apa. Oh, cikgu ni pakai baju hijau hanya hari Rabu. Sebab tak hari Rabu dia tuan dia ada kata saya ustaz ada 5 pasang baju tu. Cukuplah untuk 5 hari kan. Macam kita dah kenal bila hari Khamis dah tahu dah orang pakai apa? Batik. Kamu. Batik hari tu Khamis lah. Kan? Kalau tuan ni pakai apa? Orang pakai baju suit, baju Melayu satu suit orang dah tahu dah. Inilah dia hari Jumaat. Orang tak fikir lagi dah hari Jumaat. Tapi kan kalau hari lain tiba-tiba dia pakai tuan ni suit bukan main cantik. Hari Sabtu ke hari Ahad ke Senin orang dah fikir lain ni nak pergi nikah tu. Lain dah tuan sendiri. Sama pada hari itu sama tu. Tapi Allah gantikan tuan itu sebagai tanda
untuk kita melihat rezeki umur ini hilang. Apa yang kita buat? Apa tuan yang kita dah lakukan? Apa yang kita manfaatkan setiap hari yang Allah beri pada kita? Sebab itulah kalau tidak ada surah Al-Anbiya, kata Allah Ta'ala kan, dan bahkan kami biarkan mereka dan keturunan mereka menikmati kesenangan hidup, tak perasan, sehingga kan sampai lanjut usia mereka dalam keadaan masih lagi lalai. Allah, kita tak nak takut. Tetap Ramadan datang berapa kali? Sejak dah lalu dengar tuan ceramah Isra Mi'raj ni dah berpuluh kali. Dah tahu dah. Kalau begitulah cerita dia, tak ada cerita lain. Mana ada tokoh tambah lagi tu. Masuk bulan Syaban besok apa pula? Ahmad Nisfu Syaban juga. Ini malam Ahmad Nisfu dia. Tak ada Nisfu Syaban. Buku catatan amalan kita tu tadi diangkat, ditukar. Buka tu tadi yang baru. Nabi suruh-suruh, ya Allah, kebaikan ini kau sampaikan aku sampai Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kata dalam Ramadan itu ada satu malam yang kita semua tahu hebat dan ganjarannya besar, iaitu malam Lailatul Qadar. Dapat malam itu tuan ibadah. Orang tak ibadah tak dapat apa, walaupun duduk tuan berjaga malam kat pasar Ramadan. Jaga keuntungan tuan ni, takut kuih raya tak laku, takut tuan nampak dia baju raya orang tak beli. Dia tak sama. Tapi kalau malam itu tuan kita ibadah, kita tarawih, kita sembahyang, berjemaah, kemudian kita berzikir, kita baca Quran tuan, di 10 malam terakhir tu, akhirnya memang pasti Allah akan berikan tuan malam tersebut. Artinya sama di ibadah tanpa ada sebarang sedikit kecacatan dan kekurangan selama 83 tahun umur Allah. Sebab tu peringatan ini datang kepada kita ni tuan-tuan. Datangnya bulan-bulan itu adalah merupakan apa dia? Sebenarnya apa kita nak sebut apa dia? Pemantauan Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah nak tengok, nak pantau hamba ku ni perasan ke tak perasan. Perasan tak ada sampai bulan ini tuan. Oh, masih lagi tak perasan. Orang tak pergi kuliah lagi tuan tak perasan, tak tahu apa benda pun berlaku. Kan? Sebab tu kadang-kadang sikap alpa ataupun luput, lara, apa lagi disebut tuan ni, gurur, tertipu tuan dengan kehidupan kita ini, akhirnya akan mengundang padah. Betapa bernilainya tuan nikmat usia bila Allah bagi pada kita ini. Setiap hari tuan supaya kita dapat melakukan perubahan, perubahan takdir sifat, yakni al-a'mal ila al-khair. Maka itulah berkat. Saya dah cerita tuan ni, dah sampaikan berkat ini apa maknanya, ialah bertambah kebaikan dan beri manfaat yang berpanjangan sampai akhirat. Tengok kalau air Zam-Zam tuan, berkatnya sampailah tuan daripada dulu sewaktu ketukan kaki Tumit Nabi Allah Ismail ketika itu bumi yang kering kontak, sampailah tuan hari ini kita tengok keberkatan air Zam-Zam tak pernah kering. Dan tuan ni yang mana kalau kita minum tu Nabi ajar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa shifaan min kulli da'in. Apa kita niat tuan? Waktu kita minum tu kita niat, nak niat sembuh sakit, sakitlah sembuh tu. Kalau penyakit tu sembuh. Apa yang kita niat, nak minta Allah terangkan hati, teranglah hati. Bukan minum saja-saja tuan, dia tak sama minum air mineral. Kan minum tuan Red Bull. Kalau saya tuan almarhum dah dia. Setiap hari tuan Red Bull. Kita bila jalan jauh Red Bull kan. Dia tak. Pagi sarapan Red Bull. Kan pukul 10 kan Red Bull. Tengah hari balik makan Red Bull. Pagi dekat rumah tuan buka kapeti ais penuh Red Bull. Akhir tuan apa dia? Sebab dia rasa sedap minum itu, akhirnya mudarat pada dia. Potong kaki, habis kanan potong kiri, habis bawah potong sampai atas, akhirnya pergi tinggalkan dunia. Itu tuan kenal Datuk Munal Al-Quran Ustaz Anas penceramah dulu, sedap dia cakap tuan. Sahabat saya nasihat dulu, jangan tak boleh lah share dia tu. Kalau tak dapat dia tak boleh macam rasa tak boleh tidur, tak boleh buat apa. Itu tuan. Baik. Jadi kita tuan ni manusia yang mudah lupa.
Memang mudah lupa. Manusia, al-insan la yakhlu min al-khata'i wa nisyan. Jadi kelupaan itu Allah datangkan bulan-bulan tertentu. Ada bulan begini tuan, Allah jadikan begini. Bulan tersebut Allah jadikan sebegini tuan. Nampak? Sebab tu persoalan umur yang datang pada kita ini, kalau kita renungkan tuan di dalam ayat Al-Quranul Karim, perkara yang paling utama kita kena tahu untuk diletakkan di hadapan sebelum datang ilmu, harta, kesihatan dan lain-lain lagi nikmat Allah. Kalau tak ada umur tu tak ada guna harta. Tak ada umur tu tak ada guna ilmu. Tak ada umur tak ada guna lah kesihatan. Orang tak menghargai umur yang Allah bagi tu. Siap hari yang datang bulan itu Allah nak bagi ukuran pada kita ini, indikator bahawa sesungguhnya kan umur kau dah berlalu dah sekian-sekian. Tahu tak Ramadan dah nak sampai. Kan tu tak. Bagaimana kan Rasulullah SAW satu ketika seorang lelaki, orang Badui tu tadi, orang Badui datang jumpa Nabi. Kan dia tanya, ya Rasulullah, manusia yang baik macam mana sifatnya Rasulullah? Orang paling baik. Nabi jawab apa dia? Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, semakin baik amalan. Semakin meningkat usia tu tadi, tu dia dah pergi dah masjid. Mungkin kalau kita ukur kita dulu zaman umur 20-an tu tadi, waktu kita muda, kita bekerja 30-40-an tu tadi, jarang nak datang jarang tu tadi. Tapi kita datang itu alhamdulillah, kurnian Allah bagi kat kita ni umur nak di cover balik, nak coverage balik umur kita lepas-lepas. Kan kita dah mula datang, dah cenderung seronok kita nak datang kuliah, nak ibadat kepada Allah Ta'ala. Hati dah terpaut dengan masjid. Walaupun tak, jangan tinggalkan dunia Allah bagi kat kita itu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Ta'ala pun larang kita tu kan buang dunia habis-habis. Jangan. Buat baik macam mana Allah buat baik kat kita. Allah bagi dunia kat kita. Wa bataru min fadlillah wa zikrullah katsiran. Kamu cari apa yang aku kurniakan dekat atas muka bumi ini, cari. Tapi jangan kamu tibai halal haram semua kamu sapu. Kan? Pilih yang mana-mana. Kalau nak makan pun, minum pun, kulu washrabu wala tusifu. Jangan melampau-lampau. Jangan lebih-lebih kan. Kamu nak ambil apa saja kan, apa yang kat dunia ini ambil, tapi jangan ambil hak orang. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan jalan yang salah, jalan rasuah, ketipu daya dan sebagainya. Jangan. Allah tak bagi, tapi ambil. Sebab tu bagi kita ni orang beriman, Allah tak bagi sekaya macam orang kafir. Allah tak bagi sekaya macam orang kafir. Orang kafir tak memang Allah bagi harta kat dunia, nanti besok dekat akhirat memang dia miskin, papa dan habis. Tapi kita tak, Allah bagi apa sekadar ini, alhamdulillah, qanaah. Kalau ada lebih tu tak, kita gunakan hati itu untuk sebagai jambatan akhirat. Sebab tu adanya sedekah, adanya infak, adanya wakaf, adanya derma tu dan sebagainya. Itu yang kita gunakan. Dan lebih lagi apa yang kita buat itu dalam bulan Rajab. Dan benar. Tapi kita total sinonim tentang bulan Rajab, bulan Syaban, bulan dah sibuk kenduri. Tak, bulan dah sibuk kenduri. Kenduri arwah kononnya lah. Ni bulan nasi, ni bulan kuih. Total habis. Ingat bulan Ramadan, 3 tahun nanti dah puasa. Tak ada hubung bulan Ramadan lagi dahsyat makan. Pagi itu tak sihat. Kan? Nabi beritahu semua tasiyum kamu puasalah kamu jadi sihat. Kalau itu puasa kita jadi tak sihat betul. Waktu berbuka punya dah dahsyat. Jadi kita dah tak larat. Nak pergi malam tu tarawih pun habis. Tak boleh. Dia punya semangat tentang momentum awal dia tuan. Kan 5 hari pertama bulan Ramadan. 5 hari yang kedua dia sudah menyusut. Dah mulalah tuan yang dah lambat-lambat. Kan awal tuan, awal dah sampai. Bilal belum sampai, dia dah sampai dulu dah tuan. Lepas tu dia tunggu mana Bilal tak sampai-sampai. Tengok aku dah sampai awal, patut Bilal lagi sampai awal. Tengok tuan, masuk hari yang ke-6 tuan, dia pula dah datang lambat pula. Masuk tuan, puasa yang ketiga, 5 hari yang ketiga tuan, tengok pula. Dia datang-datang ngam-ngam, tengok orang nak kamat pula. Dan pertengahan tuan dah hilang guyuk.
Baru bila nak tarawih, Allah letih lah tuan. Nak tarawih ni telah datang setahun sekali je pada bulan Ramadan. Bulan lain tak ada tarawih. Saya saja nak buat tarawih, gila nak buat. Habis sembahyang isyak, salatul tarawih bin qiyam syahr Ramadan. Ni bukan bulan Ramadan. Min syahri Zulkaidah. Tak boleh tuan. Ni ajaran mana ngajar? Tak betul. Dan Allah dah bagi sekian bulan ni buat ini. Yang ini apa kamu nak buat? Jadi alhamdulillah. Tuan kita takut bimbang tak sampai umur kita Ramadan. Hari ni dah 5, malam 5 Rejab. Alhamdulillah lah tuan pulun. Sebab tu bila kita buat kebaikan dalam bulan tersebut ya tuan ni, dengan kita harapan Nabi ajar sampaikan ya Allah aku bulan Ramadan. Seandainya tak sampai tuan kita meninggal dunia. Kan apabila ada kita sakit uzur menyebabkan tuan kita tak sampai Ramadan itu untuk bertarawih dan sebagainya. Tapi malaikat sudah catat atas anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Allah punya rahmat kasih sayang dekat kita kan. Dan tuan mengerti Allah Ta'ala. Sayyidina Osman bin Affan kaya tuan, sahabat yang kaya. Tapi kalau dia tak jadikan kaya itu untuk dibanggakan. Apa disebut? Aku dengar Nabi dalam satu hadis dia menyebutkan satu hadis kursi tuan. Ini hadis kursi ni lafaz pada Nabi kan mantan makna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang kepada Allah tapi Nabi ucapkan, maka jadi hadis kursi. Sahih tuan, hadis sahih. Hadis kursi sahih. Idza jal'al abdi, apabila hambaku idza balagha asyuddahu 40 sanah, bila apa dia sebut hambaku capai usia 40 tahun, kata Allah Ta'ala, aku akan jauhkan daripada 3 bala. Tuan tanya, usahalah buat kebaikan, Allah akan jauhkan 3 bala. Apa bala pertama? Gila tuan. Bukan gila hilang akal. Dia dah mula tuan, Allah jauhkan daripada gila dunia. 40 tahun tuan gila bertiga. 40 tahun tuan ni gila macam-macam gila datang. Dia akal seorang tuan, tapi dia gila tentang dunia ni. Kalau dah 40 tahun tuan ni dia masih lagi gila dengan tu, Allah tak tahu. Tapi Allah sebut, bila hambaku idal abdi kan balagha kan umrahu asyuddahu 40 sana, 40 tahun aku akan jauhkan daripada 3 bala, iaitu gila, kusta dan sopak tuan. Yang kita selalu doa imam selalu baca kan, minal baras wal junun wal juzam. Tuan, minal baras wal junun, junun tu gila lah. Gila, bukan gila ni hilang akal tu tak, semata-mata hilang akal tak. Minta kepada Allah jangan kita ni sangat gila terhadap dunia, gila pangkat, gila jabatan tuan. Umur-umur dah macam tu patutnya ya Allah. Tak jangan itu tak, masih lagi nak gila kuasa lagi tuan. Teruk betul. Cukuplah Allah dah bagi peringkat-peringkat begini. Kita bekerja pun tuan, apa dia? Ada usia dia 60, wajib bersara-sara lah. Tetapi kalau rasa tak mampu, saya 50 nak bersara tuan. Tak banyak kerja lain yang kita nak buat lagi pun. Kita tuan dengan Allah. Sebab tu kalau nak lihat ukuran tuan perjuangan hidup kita ni, tak sama dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jauh tuan. Nabi ibadat, Nabi tuan ni tengok dia tuan jadi pemimpin. Nabi berdakwah sebagai penceramah. Nabi sebagai pemimpin, jadi khalifah, jadi Perdana Menteri. Nabi sebagai hakim tuan. Bila ada masalah timbul, semuanya Nabi sebagai seorang peniaga, Nabi sebagai seorang ketua keluarga. Tapi tengok tuan ni, macam-macam Nabi buat. Malam hari Nabi boleh duduk dengan Allah. Kita tuan Allah jauh. Kan bahkan Nabi kata apa? Ringankan sikit, setidaknya 2 rakaat sebelum terbit fajar. Kan maka kau akan tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak mampu tu tak nak diri macam Nabi lama-lama. 1 rakaat Nabi tu terdiam kan sampai 4 juzuk Al-Quran Nabi baca. Sayyidina Umar datang ikut belakang tu tak larat. Sayyidina Umar kata, aku ingat dah habis dah surah Al-Baqarah tu, dah nak rukuk. Tak, Nabi sambung dengan surah Al-Imran pula. Habis Imran ingat dah panjang tu, akhirnya sambung dengan surah Al-Nisa pula. Punyalah lama, mana tak bengkak kaki Nabi tu kan. Sampai Sayyidah Aisyah tu kan mengeluh, ya Rasulullah, apakah susah payah sampai bengkak-bengkak kaki Nabi kan. Maka dia kata, afala
aku nak abdan syakur. Apa aku tak boleh jadi hamba bersyukur? Itu kemampuan Nabi tuan-tuan. Kita tuan-tuan ni, kita sebenarnya mampu, tapi ada al-kasal. Al-kasalnya pun mim alif lam si malas. Dan nak malas. Waktu Nabi ajar kita minta lindung daripada sifat malas. Tuan-tuan 40 tahun berlalu, alhamdulillah. Allah kata, apabila hambaku capai usia 50 tahun, aku panjangkan lagi. Aku akan hisap yang paling ringan. Orang dah 50 tahun tuan, sebelum sampai warga emas 60 kan ni. Kan? 50 tahun Allah dah mula tuan ringankan hisap. Maknanya kira-kiraan dia. Kan? Dia punya langkah tuan dah kurang, pandangan dia tuan dah kabur, pendengaran dia tuan dah tak jelas. Kan? Tapi dia masih lagi tahu ibadat. Alhamdulillah. Allah bagi penghisapan yang paling ringan. Alhamdulillah, jemaah kan boleh duduk lagi kat kursi, boleh datang lagi. Itu penghisapan yang paling ringan Allah bagi. 50 tahun. Tapi yang jemaah dah berapa tahun? 80 lagi ringan Allah bagi besok. Tengok. Boleh lagi kudrat. Sampai masa tuan-tuan kita dah tak boleh lagi dah. Pergi pun tak boleh, jalan langkah pun tak boleh, tuan-tuan duduk atas kursi tak boleh, akhir kita terbaring. Melepek kita tuan-tuan atas lambung. Akhirnya ketika itu malaikat confuse, ya Allah, aku nak tulis macam mana hamba kau ini? Dulu